Ya, itulah sebabnya ya, masa calon kedua sebenarnya kan. Dan proses ni masih berjalan. Sejak daripada 13 Oktober sehingga sekarang. Itu pun antara juga yang bertanya ni YB. Dari kisah UMNO, Kingmaker dan progres yang lain, sebenarnya ke arah mana sekarang move Datuk Seri Anwar sekarang ni? Boleh kalau masih boleh saya difahamkan masih lagi on, walaupun Zahid Hamidi dah keluarkan kenyataan yang sedemikian rupa. Saya difahamkan soal SD sokongan atas nama peribadi ahli parlimen masih mungkin pendirian parti begini, tetapi mungkin yang individu ahli parlimen secara individu terus memberikan sokongan. Kita lihatlah. Itu rundingan di antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ahli-ahli parlimen itu. Itulah. Saya ingat yang minggu lepas lah YB, bila YB sebut pasal angka 30 daripada UMNO tu, dia ada mengatakan YB ni macam pecah lubang gitu. Hakikatnya dia, kalau saya tengok balik, saya amati, saya duduk sebelah YB, YB mungkin beri gambaran atau jangkaan sebenarnya ialah 91 dengan angka yang disebut lebih pada 120. Maksud dari UMNO lebih kurang 29-30. Betul ke YB? Lebih kurang begitulah. Kalau dia kata Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah sebut lebih daripada 120. So kita lebih daripada 121 lah. Paling kurang lah kan. So kita ada 91. So 91 nak dapat 121 tu 30 lah. Tu maknanya minimum tu pun 30. Lebih 120 tu mungkin 121, 122, 123. Tapi kalau paling kurang pun 121 pun dalam 30 lah. Tu yang istilah ataupun perkataan yang saya sebut. Saya pun tak tahu kenapa orang kata macam saya pecahkan rahsia. Itulah. Sedangkan jumlah 120 lebih tu, lebih 120 tu dikatakan oleh kali YB kena buat ni, kena buat matematik kat sini. Kena explain mana saya dapat angka tu. Yalah. Itu kan. By matematik gitu maksudnya. Jadi yang luar tu yang memang ada kecaman-kecaman gitu sebenarnya berdasarkan angka tu. Dia kalau tak nak jangan sebutlah lebih 120. Dia katalah cukup. Berapa cukup. Berapa dah tak payah sebut angka dia. Pasal bila kita sebut angka lebih 120, bukan saya yakinlah bukan saya seorang. Ramai yang lain pula dia buat congak-congak dia. Paling kurang pun mesti ada dalam 30 kan. Barulah boleh dapat 120 lebih kan. Itulah. Itu maksudnya. Saya boleh faham tak apa kat luar tu mungkin inilah salah faham. Itulah berfakta tu. Itulah faktanya, fakta angka. Aduh. Okey, tapi saya nak sebut satulah pasal ni dulu dalam mesyuarat Majlis Presiden memang kita tegaskan seboleh-bolehnya kita pertahankan 109 ya. Kerana kalau kita ada 109 maka untuk nak dapatkan kuasa itu maka banyak lagi lah pilihan kita. Dia boleh GPS 18 campur 109 pun dah cukup. Dah 127. Kalau tak GPS PAS yang boleh. Ada 18 campur dengan 109 kita dapat 127 juga. Cukup juga. Kalau tak dengan ahli-ahli parlimen bersatu yang mungkin dah pening dengan politik cara Tan Sri Muhyiddin ni, tak nampak hala tuju dan sebagainya. Kita dapat sebahagian daripada mereka ada 31. Kalau kita dapat sebahagian daripada mereka dengan 109, kita perlu hanya 56 pun dah boleh ada majoriti. Dan itulah yang kita katakan bahawa kita seharusnya pertahankan 109, iaitu 91 daripada Pakatan Harapan dan 18 daripada blok Tun Mahathir. So bila kita ada 109 tu mudah sikit nak dapat majoriti dan pilihan kita lebih banyak. Kita nak runding dengan GPS boleh, nak runding dengan PAS boleh, nak runding dengan bersatu tanpa Muhyiddin, tanpa orang Azmin ataupun boleh. Azmin tu boleh. Nak berunding dengan 5-6 orang UMNO pun boleh. Kerana kita ada 109. Tapi bila kita tak ada 109, kita dah tolak Tun dan warisan dan sebagainya, maka kita ada 91, maka pilihan kita terhad. Siapa macam mana kita nak dapat lebih kurang 25 untuk nak cukupkan 116 lah katakan, ataupun 27 nak cukupkan 118. Banyak tu. Nak dapat 27 tu yang ada jumlah yang banyak ni UMNO lah. Yang ada 39. Ataupun bersatu yang ada 31. Tak mungkin kita nak dapat. Daripada bersatu. Maka akhirnya
pilihan kita hanya UMNO. Ya. Lalu inilah yang menjadikan UMNO tu naik tok cang dia, dia yang menjadi kingmaker. Tapi kalau kita 109, kita tak perlu 39, kita perlu 56 ya. Banyak pilihan yang boleh kita usahakan. Tapi malangnya itulah apa yang telah di keadaan kita sekarang ni, di mana kita mula dengan 91. Cakap lain buat lain. Itulah. Dan speaker pun ada keluar kenyataan, itu pun sesuatu benda yang kena tackle juga. Speaker ni sebelum dia jadi speaker dia cakap lain. Bila dah jadi speaker dia cakap lain. Itu yang pelik tu. Jelas video yang dia ceritakan semasa dia belum speaker, jelas dia punya pendirian bahawa usul undi tak percaya ini adalah usul yang berbeza daripada usul-usul yang lain dan mesti diberikan keutamaan. Itu video dia sendirilah. Betul lah. Tapi kalau dia nak telan balik itu pulang sama dia lah. Soal integriti. Aku kot nanti ada pula usul tak percaya pada speaker, tukar speaker. Boleh lah. Okey, itu lain je hal. Okey, yang ketiga, berkaitan isu air di Selangor. Kebetulan YB Parlimen di negeri Selangor. Apa sebenarnya isu dah terjadi sehingga kerajaan negeri di bawah PH kelihatan tak dapat menangani isu ini? Ini sebenarnya kerajaan PH ataupun kerajaan PR di negeri Selangor dah lama dia sejak 2008 dan memang ada masalah sebelum ini pun, tetapi dapat ditangani dan tidak berlaku sekerap. Tapi sekarang ini, penghujung ini, kebelakangan ini kita dapati bahawa ada banyak betul kes pencemaran. Pencemaran itulah. Dan pencemaran ini ada kemungkinan ianya merupakan satu tindakan sabotaj ataupun ianya merupakan tindakan yang tidak bertanggungjawab oleh pihak kilang-kilang tertentu yang bukan bertujuan untuk sabotaj tetapi untuk membuang sampah mereka dengan cara yang paling murah yang tanpa niat untuk melakukan pencemaran setinggi itulah sehingga menjejas bekalan air dan sebagainya. Kita tak tahu. So biarlah kita serahkan pada pihak kerajaan negeri Selangor untuk membuat siasatan itu dan kita haraplah bahawa pihak kerajaan negeri Selangor pun akan menambahkan kawalan di sungai-sungai mereka, sepanjang sungai mereka, sama ada dengan mengadakan CCTV ataupun drone ataupun sebagainya lah untuk memantau keadaan di dalam sungai itu. Kelihatannya rakyat Selangor kurang gembira sebenarnya. Tapi kalau dikaji lebih dalam faktor pencemaran dan kerajaan Selangor buat perkara yang betul untuk memastikan air yang tercemar tidak masuk ke rumah kan. Bila dah tercemar memang kerajaan negeri Selangor tidak ada pilihan. Dan kalau ianya merupakan tindakan politik sabotaj, maka kita haraplah rakyat Selangor ni akan memahami bahawa ianya memang tindakan penjahat, orang-orang jahat yang ada objektif ataupun motif politik, iaitu untuk menyebabkan rakyat marah pada kerajaan supaya Selangor ini akhirnya akan jatuh kembali kepada Barisan Nasional ataupun sebagainya. Tapi so bukan saya nak tuduh tak tuduh lah, saya menyatakan kemungkinan-kemungkinan. So biarlah kita benarkan pihak kerajaan untuk menyiasat dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Itu pun diorang dah kenal pasti, cari sampai ke lubang cacing lah. Siapa yang melakukan pencemaran itu sampai turun ke kilang-kilang yang berkenaan dan telah pun diambil tindakan. Betul lah tu.